Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Kami berniat mencari ilmu dan mengajar, wa tadzakkura wa tadhkir, mengingatkan dan diingatkan, wan naf'a wal intifa, memberi manfaat dan mengambil manfaat, wal ifadata wal istifadah, memberi dan mengambil faedah, wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mendorong manusia berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, wa du'a ila al-huda wa dalalat 'alal khair, dan mengajak kepada jalan petunjuk serta membawa kepada kebaikan, ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawab, semata-mata ingin mencapai keridhaanmu, mendekatkan diri kepadamu dan mengharap pahala-Mu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kefahaman ilmu agama dan ajarkan kami ilmu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan dada kami dalam menerima khazanah ilmu-Mu dan rungkaikan sebulan kata kami yang tidak difahami agar orang yang mendengar memahaminya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadirkan ilmu tersebut, apa yang kami belajar, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, hadirkan ilmu tersebut sewaktu kami berhajat kepadanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang rahmati Allah, mudah-mudahan mendapat rahmat, keberkatan serta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan dengan selawat tafrijiyah ataupun selawat nariyah insyaallah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfarijun به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مكلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مكلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مكلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ila Mustafa Rasulullah SAW. Kita serahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para awliya, guru-guru kita yang masih lagi ada, Allah kurniakan sihat wal afiat, umur yang berkat, dan juga kepada kedua bapa kita yang masih lagi ada, dan khusus kepada kita dan pengarang kitab Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazrul Abdul Nasir Al-Azhari Al-Syafi'i Hafizahullah. Kita niatkan membaca, mudah-mudahan Allah kurniakan sihat wal afiat, umur yang berkat, dan juga kita niatkan membaca surah Al-Fatihah, dihadiahkan pahalanya kepada kedua bapa kita yang telah kembali ke rahmatullah, guru-guru kita yang telah kembali ke rahmatullah, saudara-mara kita yang telah kembali ke rahmatullah, dan khusus juga kepada sahabat jemaah iaitu arwah Ahmad Fitri bin Furqan. Ahmad Fitri bin Furqan yang meninggal dunia pada Jumaat lepas. Mudah-mudahan Allah SWT curah rahmat ke atas mereka insya-Allah, ke atas rohnya insya-Allah, ala niyatul salihah wa kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dihormati Tuan Imam, Majlis Berbasyara, Tuan Haji, Mu'ajah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri perkongsian iaitu berkaitan dengan ringkasan atau kitab Asy-Syamil fi Khulasatis Syama'il yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazrul Abdul Nasir Al-Azhari Asy-Syafi'i Hafizahullah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita masuk dalam bab perbicaraan, masih lagi dalam perbicaraan tentang na'al, iaitu capan Nabi SAW ni. Okey, ada yang baru balik mengundi ke? Ada? Tak ada? Pada tu balik ni 9 kan? Ada balik ni mengundi. Dan ni kalau mama ajar, kalau suami balik mengundi, dia ada apa? Ada awat tu. Mengundi. Tapi kalau dia ada 3 jari tu, itu hati-hati. Kalau ada 3 tanda tu hati-hati. Itu dia bukan mengundi, dia mengundi untuk imam. Okey, tu gurau sikitlah. Okay, jadi insyaAllah kita sambung perbicaraan kita. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulim fil amin. Berkata pengarang kitab Al-Syamil fi Khulasatis Syama'il, kita masuk dalam bab pada menyatakan tentang capal dan khuf baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sebagai ringkasan sebelum ini. Capal Nabi yang terjaga lagi mulia, beruntung bagi yang pernah menyentuhnya, punya 2 qibal dari kulit jua, telah dilakar oleh ulama kita. Panjangnya sejengkal dan 2 jari, lebarnya 7 jari di buku lali, lebarnya di bawah perut kaki 5, dan di atas 6 jari jangan lupa. Ini tentang bait syair ataupun yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir ini. Bagaimana dia katakan di sini, ni dalam hadis Nabi SAW sebut, dan para ulama buat ukuran berapa capal Nabi punya ukuran tersebut. Okey, di sini dia kata apa? Lebarnya di bawah perut kaki 5. Di bawah, bukan kaki 5 dekat luar. Kalau kita tengok, ada saya nampak tadi jemaah, kalau capal tu ni dekat ni atas capal, ini bentuk capal. Bentuk capal Nabi SAW. Capal Nabi taklah nak kata muncung begini, tidak. Okay, bukan muncung tajam. Dia tajam juga tapi tak tajam macam ni. Di gambaran sahaja. Okay, ni gambaran dia. Di mana dia kata perut kaki 5 mana? Ni. Ni perut kaki 5 ni. Ni dia kata 5. Okay, ni dia punya belakang. Dia ada qibal. Kalau tengok capal tu dia ada 2 lubang. 2 lubang lah ni dipanggil qibal. Qibalani, iaitu 2 lubang yang dimasuk. Kalau kita punya kaki kita, ibu jari, kalau bahasa tangan lah, ibu jari, jari telunjuk, jari telengah, jari manis, jari kelingking. Betul? Ni tangan tu. Jari kaki sama juga kecil.
Sama juga. Dia sama juga. Saya pun tak tahu lah. Okay, sama ataupun tidak. Jadi fahamnya maksudnya, Nabi SAW bila masuk dua qibal ni, masuk mana? Tang ibu jari dengan telunjuk. Satu. Satu lagi mana? Jari manis, jari kelingking dengan jari manis. Jarang kita punya capal macam tu. Biasa kita punya capal ataupun kita punya sandal ni, dia satu je. Kalau ada pun satu lubang, betul? Satu lubang dan lubang untuk 4 jari. Dan ada juga yang jemaah-jemaah ataupun dia buat capal Nabi. Okey, lakaran ataupun meniru bagaimana capal Nabi SAW. Dan kita pegang sungguh, orang yang berbicara tentang capal Nabi tak boleh dibuat main-main. Kerana apa? Kalau dia menafikan tentang capal Nabi, tentang capal Nabi itu sendiri, maka boleh jatuh kufur. Dan para ulama bahas tentang ni. Kalau dia orang nak kata dia ada yang setengah mengata orang pakai letak capal di kepala ini bid'ah, sesat dan sebagainya, masya-Allah tabarakallah, ini merupakan apa? Capal, bukan capal Nabi, hanya gambaran sahaja ketika itu. Okey, ini disebutkan bagaimana panjangnya capal Nabi SAW. Okey, ada dua qibal. Panjang sejengkal. Dia punya panjang lebih kurang 27 poin, ada poin-poin dia. Okey, 27 cm panjang capal Nabi SAW tadi. Dan lebarnya di antara dua qibal 2 jari. Ingat, pasti tak menyesal. Ini ukuran yang telah dinyatakan. Ini kita dah bincang dah sebelum ni, sebagai perintah lalu saja. Al-Hafiz Al-Iraqi buat bekalan surah capal Nabi kita, jangan hina. Surah ni apa? Gambaran. Ini adalah gambaran. Diletakkan dekat kopiah gambaran. Okey, surah gambaran sahaja. Ada yang sekarang dia buat perasan tak? Kadang-kadang ada beg dia capal. Beg. Anak-anak muda ada yang pakai beg dia capal. Okey. Memuliakannya sama yang aslinya. Memuliakan yang surah tadi, gambaran tu sama macam asli. Macam mana? Kalau semampu, sehingga kan ada ulama mengatakan tak bagi untuk meniru capal Nabi. Ada ulama haruskan. Kerana apa? Kerana salah satu tanda ingatan kepada Nabi SAW. Bila pandang sahaja capal, teringat siapa? Teringat Nabi SAW. Kita ingat sesuatu lakaran, suatu bentuk, gambar, pasti ingat siapa punya. Macam kita lah kan. Kalau kita nampak baju ataupun satu benda yang nilai pada orang rumah, isteri pakai cincin ni, dia ada nilai, value. Dia pakai sebab apa? Sebab orang yang bagi cincin ni adalah orang yang dia kasih. Siapa? Suami dia. Maka dia pakai. Itu makhluk sesama makhluk. Itu si isteri dengan suami. Apatah lagi kita dengan Nabi SAW. Itu keadaannya. Jika kamu dengar ada yang menghina, berpalinglah, ini pesan Tuhan kita. Kata pengarang kita apa? Kalau ada orang yang menghina, ada orang yang caci, dia bukan caci kita. Dia caci apa? Tentang ada kaitan dengan Nabi SAW. Hati-hati. Letakkanlah capal Nabi-mu yang mulia di kepala, tanda kamu cintakannya. Okey, bukan kita letak capal kita. Kita letak surah, gambaran capal Nabi SAW. Ini pesan Al-Qurtubi, imam kita. Surah capal hakikatnya mahkota, dan padanya ada 1000 berkah. Hanya yang tahu sahaja ambil manfaat. Al-Najashi dan Sayyidina Dihya beri naba akan khuf sebagai hadiah. Ini tentang capal Nabi SAW. Itu sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Al-Suratul Fat ayat 89. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billah wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asilah. Apa maksudnya? Sesungguhnya kami telah mengutuskanmu, wahai Muhammad, sebagai Rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya, dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang yang beriman. Wa nadhira litu'minu billah.
wa rasulih wa tu'azziru. Apa dia? Serta memberi amaran kepada orang yang ingkar. Kami mengutuskanmu wahai Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kamu kuat agamanya serta memuliakan. Muliakan siapa? Nabi SAW. Dan supaya kamu beribadah kepadanya. Ni sehinggakan para alim ulama mengambil berat tentang capal Nabi SAW. Dalam bab capal ni, kita berbicara tentang apa? Bicara tentang sifat capal Nabi. Bagaimana sifat capal Nabi, bagaimana ciri-ciri, dan kita bicara bagaimana bentuk capal Nabi SAW. Warna capal Nabi, bentuk dia, lakarannya, dan sebagainya. Sehingga ada para alim ulama yang memuji dalam bait-bait syair dia tentang capal Nabi SAW. Sehingga kan ada kitab khusus untuk tentang capal Nabi. Ni, kalau kita nak ambil tahu sesuatu benda tu penting, apa dia? Kita cerita tentang benda tu khusus. Ini ulama bahas satu kitab hanya untuk na'al Nabi, hanya untuk capal Nabi. Sandal Nabi SAW. Antara kitab Fathul Muta'al fi Madhil Ni'al, karya Imam Syekh Syihabuddin Abu Abbas Al-Maqarri Al-Tilimsani. Okay, yang mana beliau ni karang kitab tentang puji-pujian kepada capal Nabi SAW. Hebatnya. Okay, dan ada lagi kitab apa? Na'al fi Asy-Syifa bin Na'lil Mustafa, karya salah seorang ulama besar di Devon, India, Maulana Muhammad Ashraf Ali At-Tanwi. Okay, beliau karang satu kitab tentang apa? Hanya capal Nabi SAW. Hebatnya bagaimana para ulama ni mengambil tentang cerita tentang capal. Cerita kita, capal kita, kita nak ambil cerita tentang apa? Tak ada pun. Kita cerita tentang apa? Hal dunia je. Ada yang kaitan dengan tubahan kita. Mungkin kalau kita ni sebagai orang ada nama dalam masyarakat, puji-pujian tu sementara sahaja. Kalau kita jadi AJK meninggal, kita sebut bagus dia waktu dia bekerja jadi AJK. Bagus jadi arwah imam, bagus arwah Bilal, baru arwah sekian-sekian. Tapi pujian tersebut bila? Sampai setakat itu sahaja. Tapi sehingga kan orang ambil berat, para ulama ambil berat tentang apa jua yang terkait dengan Nabi SAW. Sehingga kan sahabat, ada sahabat tuan-tuan, yang mana sahabat ni bila mana waktu malam dia dalam keadaan kesedihan, rindu kepada Nabi SAW, sahabat ni minta lihat capal Nabi. Lihat capal Nabi, menangis lihat capal Nabi. Macam kita, nilai kita macam mana boleh jatuh air mata. Orang yang dah meninggal, isteri kita meninggal, suami kita meninggal, kawan-kawan kita meninggal, kita terkenang sekejap sahaja. Tapi sahabat ni, Nabi dah wafat dah. Lihat keadaan sahabat hanya melihat dengan barang tinggalan Nabi. Na'al. Apa ada pada capal Nabi? Apa ada pada na'al Nabi? Sahabat tahu nilai yang ada pada capal Nabi, bukan pada capal. Pada apa? Pada si pemakai capal tadi tu. Yang bernilai kepada yang memijak capal tadi tu. Sahabat lihat dalam keadaan menangis lihat capal Nabi dan teringat Nabi. Dan saya katakan tadi, nilai value macam mana? Sesuatu barang, kalau kita duduk kata apa? Barang yang ada pada seseorang. Kawan tu bagi, dia meninggal dunia. Suami kita bagi kita cincin, meninggal suami kita. Kita terkenang bila kita pegang barang yang dihadiah waktu hidupnya. Apa perasaan kita? Rasa rindu, rasa sedih. Sahabat begitu juga. Kita kehilangan sesuatu, ada kawan kita bagi satu barang, dia meninggal. Kita terkenang bila kita pegang barang tersebut, apa yang berlaku pada kita? Kita terkenangkan orang yang beri kepada kita. Begitu juga sahabat dengan Nabi SAW. Dan sehinggakan hebatnya capal Nabi SAW. Sewaktu Nabi SAW naik, kita cerita Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj sampailah Sidratul Muntaha, sampai Sidratul Muntaha.
Maka Nabi ketika nampailah naik sehingga kan Sayyidina Jibril alaihissalam nak bersama dengan Nabi, nak Nabi ajak Sayyidina Jibril alaihissalam. Tapi Jibril kata, ya Muhammad, aku kalau selangkah sahaja lagi aku akan terbakar. Dan ketika itulah kisahnya bagaimana Nabi teringatkan bahawa Nabi Musa alaihissalam ketika mana nak bertemu dengan Allah, dia buat apa? Fakhla'na like, maka bukalah sandal kamu. Maka ketika itu Nabi lihat, Nabi dengar, Nabi tahu, maka Nabi nak buka, capan Allah perintahkan untuk jangan dibuka. Maka Nabi pakai naik bertemu dengan Allah, maka dalam keadaan apa? Dalam keadaan memakai sepatu Nabi. Dalam keadaan memakai selipar Nabi. Allah SWT berfirman, apa dia? Inni ana rabbuka fakhla'na laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah kasutmu. Fakhla', buka. Na'lai. Na'lai apa dia? Sepatu. Kasut. Kalau bahasa ada orang, ada negeri macam orang Kedah, slipper, kasut. Kasut. Ada orang Kedah sini? Betul? Orang Kedah, kasut. Dia tak panggil, kalau kita panggil tu, ambil aku punya kasut, kawan tu punya cari daripada hujung semujur. Ji, tak jumpa Ji. Okay. Nak kasut tu bahasa kita. Ada orang panggil sandal. Slipper Jepun panggil slipper je, betul? Kita tak panggil kasut tu yang tuan-tuan Haji Mak Maja pakai tu, pakai slipper ke pakai kasut? Slipper. Tapi itu adat lah. Okay, nak kata adat tadi tu. Okay. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, na'la innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kerana engkau berada di tanah wadi Tuha yang suci. Sehingga kan Imam Al-Qurtubi menafsirkan syarah, dia kata apa? Dan an-na'lu, apa yang dijadikannya pada pelindung pada dua kaki kamu daripada tanah. An-na'li, pelindung kepada tapak kaki ni. Jadi sejarahnya bagaimana riwayat, para imam menyatakan bahawa ianya dipegang. Capal Nabi ni dipegang oleh Sayyidatina Ummul Kalsum. Okay, dipegang oleh Sayyidatina Ummul Kalsum. Lepas tu Sayyidina Maimunah Al-Haris. Okay, riwayat mengata para sahabat lain. Ada Sayyidina Anas pun. Sayyidina Anas ni salah seorang juga pemegang capal Nabi SAW. Sayyidina Anas juga pegang capal Nabi SAW. Ada ketika, ini salah seorang, Sayyidina Anas bin Malik, dia pemegang dengan ada seorang lagi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Anas bin Malik khidmat dengan Nabi 10 tahun. Abdul Mas'ud, dia khidmat dengan Nabi, dia pembawa capal Nabi. Dipanggil sahibul na'lain, pembawa capal Nabi. Sehingga kan orang sahabat ni, salah seorang ni, dia masuk capal Nabi, letak kat mana? Letak kat dalam bank. Dia simpan, jaga betul. Tuan-tuan, ada waktu kau belajar dulu. Waktu kau belajar dengan Syekh Muhammad Nuruddin, kalau pengajian beliau daripada pagi sampai ke malam, daripada pukul 8 sampai pukul 10 rehat, makan tengah hari, lepas zuhur sambung lagi, lepas zuhur sampai ke asar rehat. Lepas asar, lepas maghrib sambung lagi sampai pukul 9, habis tutup. Ada yang kita nak katakan akhlak para pembelajar-pelajar, anak-anak murid Syekh Nuruddin ni, bila sampai sepatu dia, ada yang memang ambil. Antaranya siapa? Syekh Muhadir Haji Jul Al-Fadil Ustaz Muhadir. Lalu kalau di Melaka ni selalu di Masjid Al-Mursyidin, betul? Masjid Mursyidin, Masjid Al-Gajah. Ada daurah-daurah beliau ada dekat sini. Memang kalau nak tengok akhlaknya dengan para alim ulama, kita ni tuan-tuan, kita nak cari guru. Kadang-kadang kita menilai dari segi zahir. Kita lihat orang tu bercakap, dalil, cakap dalil. Tapi dia cakap dekat dalil, kadang amal tidak ada. Bukan nak kata cakap dalil salah, tidak. Maksudnya apa? Kita nak menilai, kita nak mengikut orang, tengok kepada pembudayaan amalan dia. Bagaimana kehidupan dia, bagaimana dia amal, apa yang dia cakap. Jadi, Al-Fadil Ustaz Muhadir ni satu ketika, biasa dia ada diikut, ada tempat lain. Bila saya perhatikan akhlak orang-orang alim ni, habis Syekh Nuruddin masuk kuliah, terus beliau ambil
Ambil kasut Syekh, letakkan satu tempat. Ada yang ambil Syekh Nuruddin punya kasut dan masuk dalam plastik, bungkuskan, letak tempat lain. Supaya apa? Satu adab dengan guru tadi tu, supaya orang lain tak memijat kasut guru tadi tu. Sampai tahap macam tu. Sayyidina Anas pun masuk capal Nabi di dalam pakaian. Adabnya. Ada pula Masya Allah Tabarakallah, bila mana guru tadi dia punya ni anak murid yang mana tak dapatkan kebaikan daripada guru. Dia tengok anak kasut guru dia. Kasut guru dia, saya nak cerita siapalah. Kasut guru dia tadi dalam keadaan koyak gabak. Koyak gabak. Selepas daripada itu, anak murid ni tadi tu, dia buat apa? Dia cari, dia tengok kasut guru ni saiz berapa, jenis nama apa, dia tukar. Minggu selepasnya, dia tukar kasut guru tadi tu. Sampai tahap macam tu. Sekalipun kasut kita tak bertukar-tukar. Mana tahu ini kuliah minggu depan, slipper saya tertukar benda tu. Yang lebih baik insya-Allah. Tu gurau je lah. Maksudnya kata apa? Ada yang sahabat-sahabat daripada mak kita punya gambar, kita letak, kita pijak. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan kita kalau gambar itu dipijak? Sama juga dengan capal Nabi. Bukan kita pijak Nabi. Bukan kita pijak Nabi. Kita memuliakan Nabi SAW, itu caranya. Itu kadang-kadang bila mana kita melihat keadaan capal tadi, kita ingat siapa? Nabi SAW. Mana sebelum ni ada yang gantung dapat daripada Maulid Arba'in. Kita gantung hadiah daripada Maulid Arba'in. Kita tengok Maulid Arba'in punya hadiah, apa yang kita teringat? Pengkisahan tentang Nabi SAW. Bukan kisah tentang diri kita, bukan sifat diri kita, tapi cerita tentang siapa? Tentang Nabi SAW. Berapa banyak orang yang mana daripada dia berdosa bila cerita tentang Nabi, bertaubat daripada bila mana mendengar kisah Nabi SAW. Itu selayaknya ketika itu. Dan padanya ada 1000 berkah. Hanya yang tahu saja ambil manfaat. Imam Ibn Asakir telah menyebutkan dalam risalah ringkas tentang capal baginda Rasulullah SAW dan kelebihannya, bahawa Abu Ja'far Ahmad bin Abdullah Majid yang merupakan seorang syekh yang soleh telah memberikan kepada sebahagian muridnya akan surah capal baginda. Ini kisah bagaimana dikira Imam Ibn Asakir. Dia kata apa? Iaitu syekh dia kata soleh memberi kepada sebahagian muridnya. Sebahagian ataupun muridnya kepada sebahagian muridnya akan surah. Surah ni apa? Gambaran cakar Nabi SAW. Baginda Nabi SAW, dan keesokan harinya murid tersebut datang bertemu dengan beliau, memberitahu bahawa beliau telah melihat keberkatan yang terdapat pada surah capal tersebut yang sangat ajaib. Maka Syekh Abdul Ja'far bertanya kepadanya, anak murid tadi, yang guru bagi capal tadi, surah tadi itu kepada anak murid. Anak murid tadi itu bermimpi ada keberkatan. Esoknya jumpa Syekh. Apakah yang kamu lihat? Jawab muridnya, semalam isteri saya telah terkena sakit yang teramat sakit sehingga hampir menyebabkan kematiannya. Maka aku meletakkan surah capal ini di tempat sakitnya dan aku berdoa. Isteri dia sakit, dia ambil capal tadi tu, gambaran capal yang diberi gurunya tadi tu. Isteri dia sakit, letak di tempat yang sakit. Dengan takdir Allah apa? Sehingga kan kata ulama ni di kisah ni apa? Isteri dia hampir meninggal. Tapi dengan sebab dia letak capal tadi. Dia doa apa? Allahumma arini barakata sahibil hadzal na'al. Ini tuan-tuan, ini bukan orang awam yang dicerita ni. Ini dipanggil tajribah. Tajribah ni apa? Pengalaman. Itu sebab daripada kita, setiap daripada kita, ada yang berselawat 1000 kali, 12,000 kali. Dia punya sir tak sama. Dia punya rahsia-rahsia yang Allah bagi tak sama. Maka dia doa, Allahumma arini barakata sahibin na'. Apa ni maksudnya? Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku keberkatan pemilik capal ini. Ya Allah, Allah kata, Allahumma arini, ya Allah tunjukkan keberkatan sahibin na'.
iaitu pemilik kepada capal. Pemilik ni siapa? Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit tersebut seketika itu juga. Ini dalam kitab Wasail Wusul. Kitab Wasail Wusul. Kitab Wasail Wusul ni pun salah satu kitab yang sangat agung. Bila mana kita nak cerita tentang apa? Tentang Nabi SAW. Dan kata Abu Qasim bin Muhammad, di antara perkara yang telah dilihat akan keberkatan surah capal ini adalah sesiapa yang memungkinkannya, memegang dengan mengharapkan keberkatannya, maka dia akan diselamatkan daripada kezaliman orang-orang yang zalim, dapat mengalahkan musuh, menjadi pelindung daripada syaitan, melindungi daripada pandangan mata yang hasad, dan jika ianya dipegang oleh perempuan yang hamil dengan tangan kanannya ketika hendak melahirkan, maka akan dimudahkan urusan kelahirannya tersebut. Ini ulama kisahkan bagaimana kelebihan-kelebihan bila mana ada orang yang memegang capal Nabi. Kadang-kadang ada setengah surau, kadang-kadang surau dekat pintu tu dia ada. Orang dulu-dulu kan dia letak apa dekat pintu utama? Biasa letak apa? Pintu utama dia letak ayat Quran. Bismillah, Assalamualaikum. Letak apa lagi? Ayat 1000 nina. Okay, tapi biasa ayat 1000 nina dia letak dalam rumah. Ada yang letak apa? 3 kul di luar. Ada yang saya tengok, ada surau-surau yang lama-lama ni, ada masjid lama, ada disjoint dia. Kalau dekat tu depan tu bentuk capal Nabi. Bentuk capal Nabi. Sebenarnya benda ni dah lama dah. Ratusan tahun dah ada dah. Cuma umat-umat akhir zaman ni yang menilai ataupun membangkitkan isu-isu yang tidak berkaitan. Ini tidak ada dan sebagainya. Ulama zaman dahulu dah jawab dah tentang capal Nabi SAW. Okay. Kesemua perkara ini akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala. Semua dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala. Bagaimananya bentuk capal Nabi SAW. Okay. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma qibalani. Iaitu apa? Daripada Qatadah katanya, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bentuk capal Rasulullah? Sina Anas kata apa? Sandal Nabi mempunyai 2 tali qibal. Okey, capal Nabi yang kalau kita lihat, ada capal Nabi yang macam menajam dan ada capal Nabi yang bulat. Okey, yang kita biasa dengar kalau ini dia tajam tu. Ada capal Nabi yang bujur. Bukan bujur sangatlah, dia bulat begitu. Okey, qibal sama juga. Cuma yang posisi depan itu ada yang bulat, ada yang menajam ketika itu. Sehingga kan ada yang buat. Okey, ada buat slipper dulu ada. Dia buat slipper letak dekat masjid. Tapi besar memang besarlah. Okey, besar keadaan capal Nabi SAW ketika itu. Dan seterusnya, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi sya'nihi kullihi fi na'li wa tarajjulihi wa tuhuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba memastikan baginda sallallahu alaihi wasallam mendahulukan anggota yang kanan dalam kesemua perkara, seperti dalam memakai sandal, menjikat rambut, watarajuli, dan ketika bersuci. Ini Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata apa? Kalau perkara-perkara baik, dahulukan anggota sebelah kanan. Okey, yang mana kanan lah? Okey, yang kanan apa? Kalau kopiah tu tak ada yang kanan lah. Okey, yang kanan. Saya teringat sama juga kalau di kalangan kita ni ada barber ataupun yang tukang gunting rambut. Guntinglah rambut di sebelah kanan dahulu. Ambil keberkatan. Maka kalau kita pakai baju pun sama. Masuklah yang sebelah kanan dahulu. Kalau buka yang selain ini. Dan satu lagi amalan, kalau boleh, terutamanya orang muslimat, jangan tinggal. Apa dia? Kalau kita nak buka baju, nak buka baju, nak masuk dalam tandas, baca doa. Baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa hu. Supaya apa? Supaya jin tak nampak kita. Waktu kita masuk tandas, baca Bismillahirrahmanirrahim.
la ilaha illa hu. Amal. Kita ni nak balik nanti buka baju betul. Nak tidur betul. Kita nak tukar baju, baca. Kita baca sama-sama sebagai penutup. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Lagi sekali. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Jadi doa tadi tu baca sambunglah. Saya potong-potongkan supaya dah dapat. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Jangan yang tadi saya bagi 3 supaya mudah diikut. Bismillahilladzi la ilaha illa hu tadi tu. Jadi insya-Allah itulah sedikit sebanyak tentang ucapan Nabi SAW. Bagaimana keadaan ucapan Nabi kita dah bicara dah sebelum ni. Secara kesimpulannya, bagaimana ucapan Nabi SAW, kalaulah ada kalangan kita yang kita mendengar orang-orang yang mengatakan dipanggil dipanggil capaliun. Orang-orang yang letakkan capal di atas kepala. Okey, memang ada orang-orang begini ada. Okey, sehingga kan dia mengatakan apa ni? Ni benda yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Okey, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para ulama mengambil berat, sehingga kan ulama mengambil berat apa? Ada yang meletakkan apa? Capal gambaran macam dibuat sekarang ni. Bila orang tengok, dia bukan ingat capal tu, tapi ingat kepada pemilik capal tu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa jua perkara-perkara yang mendatangkan ibadah dipersilakan. Antaranya zaman dulu tak ada tasbih digital. Sekarang tasbih digital ada dah, nak mudah dah. Ada orang ni tasbih Masya Allah ni, dia tak berzikir pun, tapi bawa tasbih. Waktu nak cari duit tak jumpa, tasbih jumpa. Maksud dia kata, aku belum tasbih lagi ni. Teringat dia tak tasbih. Maka Allah ingatkan dia melalui benda lain. Dia teringat padahal tak tasbih pun. Bila terpegang tadi, baru tengok, aku tak tasbih lagi ni. Ini semua jalan wasilah untuk kita beribadah. Capal Nabi bila kita lihat, bukan lihat sekadar capal. Lihat kepada pemilik capal. Kita bertasbih bukan hanya benda ni, tapi pemilik kepada zikrullah siapa? Allah. Supaya bila kita pegang tasbih, kita teringat kita belum lagi berzikir. Sama juga dengan ni. Zaman sekarang ni, tasbih digital macam-macam jenis tasbih. Ada yang dulu sebelum ada tasbih tu, yang orang kira pramugari, siapa naik flight? Dia kira yang besi tu kan, ketak ketuk. Apa yang bising ni? Rupanya tasbih yang besi tu pula, betul? Sekarang dah tak ada dah. Ada maksudnya orang tak pakai dah, ada setengah pakai. Ada pakai apa? Tasbih digital tu. Macam-macam jenis. Semua jalan nak apa? Wasilah untuk kita beribadah kepada Allah. Sama juga secara kesimpulannya tentang capal. Kita lihat capal, ingat kepada pemilik capal, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kuncinya adalah kita lahirkan hidup kita ini, hubungkan diri kita dengan Nabi SAW. Bila kita pakai kasut, ingat bagaimana Nabi SAW pakai kasut. Nabi mendahulukan kaki yang kanan. Saya kisahkan yang terakhir. Saya tak pasti sama ada saya dah cerita ataupun belum. Waktu saya pergi masuk penjara, Dusun Datuk Murad mengajar. Saya ajar budak-budak penjara ni. Ada yang umur 20 lebih, ada umur 30 lebih, ada umur 40 lebih, ada umur 50 lebih pun ada. Nak kat 60. Anak kat 60 ada lagi. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara benda yang saya sampaikan, saya dekat sana mengajar kelas lebih kurang nak dekat 3 jam. Direct. Hampir 3 jam, 2 jam lebih. Saya dekat sini kuliah masjid ni berapa paling lama? Orang ustaz-ustaz berapa? Mungkin dalam 1 jam kurang lebih, betul? Itu pun 40 minit, setengah jam dah bergerak kanan, bergerak kini. Bila ustaz nak habis? Ni budak-budak dekat penjara lagi lah, Masya Allah. 3 jam. Nak hampir 3 jam. Pukul 2 suku sampai pukul 5 kurang lebih. Habis. Saya ajar, saya kongsikan bagaimana akhlak Nabi tentang ni, na'al Nabi. Tentang sunnah Nabi pakai selipar, pakai kasut mendahulukan kaki kanan. Dan saya didik mereka kongsi ilmu daripada Syekh Muhammad Nurul juga. Al-Fadhil Ustaz Azri juga. Maka dia kata apa? Iaitu selipar tadi disusunkan.
Saya kata kepada orang-orang dalam tu, saya kata selipar nanti masuk, berpalingkan keluar. Masuk dalam surau ni guna kaki kanan. Minggu seterusnya jumpa, alhamdulillah. Semuanya selipar itu disusun. Berterusan. Bila saya jumpa lagi kuliah seterusnya, jumpa lagi. Jumpa apa? Jumpa kasut tadi disusun cantik keluar. Ada setengah masjid surau, minggu pertama alhamdulillah, minggu kedua alhamdulillah, minggu ketiga alhamdulillah, minggu keempat alhamdulillah, minggu kelima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni istiqamah. Buat bukan kerana saya, buat kerana apa? Kerana nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Kita ni apa yang ceramah yang sampaikan, kita pandang siapa? Pandang hakikat daripada ilmu yang disampaikan itu daripada Nabi. Bila kita pakai selipar, ikut sunnah Nabi, kita terbayang siapa? Terbayang Nabi. Walaupun kita tak pernah melihat Nabi, bagaimana cara seolah-olah kita hidupkan jiwa kita dengan Nabi. Ta'alluq bin Nabi. Jangan putuskan hubungan kita dengan Nabi SAW. Ni orang penjara tadi tu berterusan. Habis kuliah minggu berterusnya, saya tengok selipar alhamdulillah terus. Sehingga kan ada yang datang daripada jauh ni, tengah bekerja lagi. Cakap, apa salah saya ni? Apa salah? Anak muda lagi. Datang salam, dia kata, Ustaz, kalaulah Ustaz mimpi Nabi, doakan saya juga Ustaz. Nak menitis air mata saya. Ni orang yang tak pernah semayang ni. Ni ahli penjara. Kita ulang-alik semayang. Bagaimana kita sifatkan hubungan kita dengan Nabi SAW tadi itu. Bukan kata kita nak mimpi Nabi. Bagaimana kalau kita tak amalkan sunnah Nabi, kecil-kecil perkara, macam mana nak mimpi Nabi? Banyak dosa mata kita dengan Allah SWT. Tak mampu kita lihat wajah Nabi dalam mimpi. Ataupun yaqazah. Tapi perbahasan ulama, dalam mimpi pun dah cukup dah. Itu salah satu nikmat. Bila kita mana bertemu dengan Nabi SAW. Maka salah satu hubungan ta'aluk kita dengan Nabi, iaitu buat apa yang Nabi buat. Nabi buat, Nabi suka, ikut. Walaupun hakikat diri kita tak suka. Walaupun hakikat diri kita tak seronok. Kita seronokkan mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Supaya apa? Supaya bila mana kita ikut Nabi, apa yang kita dapat? Ridha Allah. Allah SWT sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah kata apa? Fattabi'uni, ikutlah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Siapa yang kasih? Allah kasih. Kita mengharap kasih manusia, tapi kita tak mengharapkan kasih daripada Allah SWT. Kita cinta ke orang rumah sekadar hidupnya. Kalau saya sebut tadi tu, bila barang yang peninggalan dia kita pegang, kita teringat, sekadar itu saja. Tapi Nabi berterusan. Sampailah ayat kita, wallahu ta'ala, yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada keburukan dari saya. InsyaAllah tuan-tuan, sama-samalah kita ambil ibrah dan pengajaran. Walaupun kita rasa macam, kasut Nabi, apa yang aku dapat? Kita dapat apa? Dapat ta'alluq hubungan kita dengan Nabi SAW. Amalkan sunnah ini, jangan tinggal. Sunnah apa? Sunnah memakai capal. Sunnahnya Nabi suka pakai selipar kasut, menggunakan, mendahulukan sebelah kaki kanan. Orang lain tak nampak. Ni salah satu saya sebut anak-anak pelajar saya. Buat ni, walaupun antara perkara nak datangkan ikhlas. Nak datangkan ikhlas apa dia? Pakai selipar, guna kaki kanan. Orang lain tak nampak. Orang lain tak lihat. Siapa yang lihat? Kita nak pandangan nazrah daripada Allah. Nazrah daripada siapa? Nazrah daripada Nabi SAW tadi. Wallahu ta'ala alam. Aku lupa qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Itu beranjat saya, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi doa yang kita baca tadi tu, yang kita baca tadi tu, apa tu sebenarnya? Yang mana sih? Apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu tadi itu dalam hadis Nabi SAW. Dia terhijab, makhluk lain terhijab daripada nampak. Kita ni tak nampak makhluk tu, tapi makhluk tu nampak kita. Makhluk tu nampak kita. Nanti di padang mahsyar, makhluk tu tak nampak. Ni dalam padang mahsyar, dia pula tak nampak, tapi kita nampak makhluk tu.
Jadi kadang-kadang ada yang mandi, maaf, kalau ada yang mandi tak berpakaian tu kan, kadang-kadang kadang biasa orang perempuan kadang di peha dia kadang-kadang ada macam biru-biru tu kan. Biru-biru tu kadang-kadang tu salah satu makhluk itu suka. Itu sebab dipanggil, kalau jin ni dia kalau dah suka kadang-kadang boleh jadi dalam hubungan suami isteri ni ada satu jin nama dia Dasim. Dia ganggu rumah tangga orang. Okey, ganggu tu rumah tangga orang. Bila kawan ni dia asyik mandi tak pakai baju, mandi tak pakai baju, jadi kawan ni suka. Bila kawan tu suka, macam ni dia nak buat? Dia kasih pandangan suami tu jadi tak suka kepada isteri. Bergaduh, benda hal kecil pun bergaduh. Tu salah satulah. Jadi nak elakkan daripada gangguan makhluk tadi tu, daripada dia nampak, apa dia? Baca tadi tu. Dia membutakan mata makhluk tadi tu, jin, daripada nampak. Mana? Sebelum masuk tandas. Kalau dah masuk, jangan baca kuat-kuat. Baca. Itu yang saya tengok, saya pandai Ustaz. Ya. Dia kata langkah, bila masuk zaman, kata langkah kaki ini, baca Allahumma inni minal khubusi wa ishar. Tu Haji baca macam tu? Ada seluruh rumah ni. Masuk ke atas, kaki kiri mulakan dengan baca Allahumma inni minal khubusi wa ishar. Yang tadi doa yang untuk pakai pakaian ni. Ataupun tak nak pakaian. Daripada makhluk tu tak nampak. Sebab bila kita masuk, kita minta perlindungan tadi tu. Tapi makhluk tu nampak lagi kita buat apa ke dalam. Makhluk tu nampak. Jadi daripada nak elakkan daripada makhluk tu nampak, baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu tadi tu. Baca dalam hati, jangan baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat. Tadi kalau misal kata tadi baca doa tadi tu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is tu, baca bila? Baca sebelum masuk. Kalau dah termasuk, sehingga kan itu sebab bila masuk tandas jangan lama-lama. Tak ada orang baca doa dalam tandas. Sehingga kan Nabi SAW kalau masuk tandas, Nabi segera keluar. Dan tak digalakkan untuk baca dalam tandas, sekalipun membaca di dalam hati. Okey, kalau mandi wajib, baca dalam hati. Jangan kuat-kuat. Ni tiap-tiap pagi mandi wajib. Pun bahaya juga. Okey, itu dalam hati. Jadi kalau kita masuk tandas tadi tu Allahumma salli ala Muhammad, baca dalam hati. Dia masuk sebelum masuk tadi tu. Bila kita nak masuk tandas baru baca bismillah, baca doa tadi apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan kita baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Itu masuk tandas. Kita nak buka baju, orang muslimat nak buka baju, kita orang lelaki nak buka baju pun baca. Okey, terhalang makhluk itu nampak tadi tu. Okey, wallahu ta'ala. Jadi jelas insya-Allah. Jadi bacanya bukan pada masuk tadi tu. Baca sebelum masuk ke dalam tandas tu. Allah. Banyak soalan ni nak tanya tu kan? Banyak soalan. Soalan kan bukan dia supaya dia tahu supaya dia bisa teringat. InsyaAllah. Tak teringat tu mana tahu. Bila kita keluar langkah kaki kanan kan? Saya nak betulkan bacaan itu. Alhamdulillahi azba'ani yalka azabri andal Allahu akbani. Ulang balik je. Allahu alhamdulillahillazi anna tu dibaca anni. Azhab. Yalkain. Azbani yalkain. Jom. Alhamdulillahillazi azhabal annil azhabal annil. Sedap pun. Azhabal annil. Okey, anil tu untuk aku. Okey, kalau anak untuk ramai tadi tu. Itu macam nak suruh sambung lagi tu. Ada lagi Ji? Tak ada. Tadi ada kata banyak tadi tu. Risau je. Wallahu ta'ala alam, yang baik itu daripada Allah SWT. Saya dah baca doa belum? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan
يا أول الأولين ويا آخر الآخر ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكن ويا رحم المساكن ويا رحم المساكن ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.